Assalamualaikum. Kita akan tengok bab 6, asid dan alkali. Okey, asid berasal daripada perkataan acidos iaitu masam dan alkali berasal daripada alkali. Perkataan daripada Arab ya. Maksud dia abu tumbuhan. Okey, awak tengok rajah 6.6 skala pH. Skala pH start daripada 0 sehingga 14. 0 hingga 6 adalah berasid. Okey, pH untuk asid. 8 hingga 14 adalah pH untuk beralkali dan 7 adalah pH neutral. Okey. Dan bila kita tengok kat sini 0 hingga 6, right, kita tengok 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dekat situ. Okey, antara 0 hingga 6 yang makin berasid adalah makin turun. Maksudnya kalau 1 lebih berasid berbanding pH 4, 2 lebih berasid berbanding pH 3. Itu maksudnya ya, semakin turun, semakin ke bawah, semakin berasid. Okey, kalau alkali pula, semakin menaik, semakin beralkali. Kita tengok contoh kat sini, daripada 8 hingga 14, pH 10 kurang beralkali berbanding pH 14. Okey, pH 11 lebih beralkali berbanding pH 9. Itu maksudnya. Dan 7 adalah pH neutral. Boleh faham kat situ ya? Senang je. Okey, next. Kita tengok sifat asid dan juga alkali. Okey, asid dan alkali kita boleh terangkan melalui sifat-sifatnya yang terbahagi kepada 5. Yang pertama, nilai pH. Kalau asid, nilai pH kurang daripada 7. Maksudnya daripada 6 sehingga 0 tadilah. Tapi kalau alkali, nilai pH lebih daripada 7. Okey, 8 hingga 14. Kalau asid, rasa dia adalah masam. Kalau alkali, rasa dia pahit. Asid dan alkali kedua-duanya bersifat menghakis. Dia boleh menghakis permukaan. Katalah tangan kita terkena asid atau alkali, kita kena cepat-cepat basuh dengan air yang mengalir sebab dia boleh menyebabkan hakisan pada kulit kita ataupun pada apa-apa permukaan. Okey, next. Asid boleh menukarkan kertas litmus biru kepada merah dan alkali boleh menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Yang nak kena hafal sebanyak dah belajar dah daripada sekolah rendah ni. Next, asid bertindak balas dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen dan alkali tidak bertindak balas dengan logam. Okey, itu 5 sifat asid dan juga alkali. Right, next kita tengok soalan pengukuhan 1. Nombor 1. Asid hidroklorik cair boleh menukarkan kertas litmus dari warna apa ke warna apa? Tengok balik carta tadi dan jawab ya. Okey, nombor 2. Apakah julat pH bagi alkali? Kita dah tengok dah tadi. Okey, nombor 3. Ramalkan rasa cuka dan daun semambu. Okey. Alright, jangan lupa jawab yang ni. So next kita tengok peranan air dalam menunjukkan sifat asid dan juga alkali. Asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air sahaja. Maksudnya untuk kita tunjukkan sesuatu larutan itu asid atau alkali, kita perlukan bantuan air. Okey, sebagai contoh kat sini asid kita tengok asid. Okey, kita ada asid etanoik glacial, kita masuk dekat tabung uji tu, kemudian kita ada kertas litmus biru, dia tidak berubah warna apabila tanpa air. Kemudian apparatus yang sama, okey, alat radas yang sama tu semua, kita tambahkan dengan air. Bila kita tambah je air, kertas litmus biru terus bertukar menjadi warna merah. Maksudnya bila kita tambahkan air, asid itu menunjukkan keasidan dia dengan menukarkan kertas litmus biru menjadi merah. Okey, so itu kalau asid. Kalau alkali, kita tengok tanpa air, kertas litmus merah tidak berubah warna apabila kita uji dengan pepejal natrium hidroksida. Tapi apabila kita tambahkan dengan air, kertas litmus merah terus bertukar menjadi biru, membuktikan dekat situ adanya kehadiran alkali. Right. Okay, next. Bahan berasid dan bahan beralkali.
Bahan berasid dan beralkali ni banyak kita jumpa dalam kehidupan kita. Sebagai contohnya cuka, jus lemon, kedua-dua itu adalah bahan berasid. Manakala sabun dan ubat gigi kita boleh kategorikan sebagai bahan yang beralkali, sifat dia pahit. Okey. So, kita tengok perubahan warna pada penunjuk yang berbeza. Okey, apabila kita nak uji sama ada bahan itu asid atau beralkali, kita boleh uji dengan penunjuk yang berbeza. Tak semestinya kertas litmus yang kita tengok sebelum ni. Okey, antara penunjuk yang ada kat sini adalah phenolphthalein, penunjuk semesta, metil jingga, kertas litmus biru, kertas litmus merah. Alright. Kita tengok one by one. Okey, untuk phenolphthalein, sekiranya asid dia akan menjadi tidak berwarna. Sekiranya neutral, tidak berwarna juga, tapi alkali akan jadi merah jambu. Untuk penunjuk semesta, asid merah, neutral hijau, alkali biru. Metil jingga, asid merah, neutral kuning, alkali kuning. Kertas litmus biru, asid merah, neutral biru, alkali biru. Kertas litmus merah, asid merah, neutral merah, alkali biru. Yang ni awak kena hafal. Okey, awak kena hafal setiap penunjuk ni. Kita ada 5 penunjuk. Okey? Right, next. Soalan pengukuhan 2. Nombor 1. Secara teori dengan merujuk pada jadual 6.3 yang sebelumnya tadi, slide sebelumnya, nyatakan okey, minuman bergas dengan pencuci pinggan, kertas litmus biru dan kertas litmus merah dia jadi apa? Penunjuk semesta jadi macam mana? Metil jingga jadi apa? Phenolphthalein jadi apa? Metil pH jadi apa? Dia asid atau alkali? Okey. So nombor 2, senaraikan 5 bahan berasid dan beralkali di dapur rumah anda. Masuk dapur awak senaraikan apa yang ada kat dapur tu. Yang berasid 5, bahan yang beralkali 5. Okey. Alright, next. Kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan seharian. Okey, yang ni saya ambil gambar daripada buku teks. Kita merujuk pada buku teks. Antara bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan seharian kita adalah asid tartarik, asid karbonik dalam minuman bergas, asid sulfurik dalam bateri kereta, cuka dalam jeruk. Okey, jeruk-jeruk yang ada kat rumah kita tu. Next, alkali. Okey, sabun mandi mengandungi kalium hidroksida, baja amonia, pil antasid magnesium hidroksida dan deterjen mengandungi natrium hidroksida. Okey, itu contohnya. Next, kita tengok untuk peneutralan. Okey. Peneutralan. Peneutralan adalah proses di mana asid dan alkali akan bergabung, okey, untuk membentuk garam dan juga air. Maksudnya macam ni, tindak balas antara asid dan alkali akan menghasilkan garam dan air. Tindak balas ini kita panggil sebagai tindak balas peneutralan. Alright. Okey, sebagai contoh, apa garam yang dihasilkan? Kita tengok asid hidroklorik. Alright. Bertindak balas dengan natrium hidroksida, sejenis alkali, akan menghasilkan garam natrium klorida tambah air. Okey, awak tengok dekat situ yang biru tu natrium. Maksudnya nak hasilkan garam tu, penamaan garam tu, kita ambil natrium tu daripada natrium hidroksida tadi kan. Natrium daripada alkali. Kemudian klorida tu diambil daripada asid tadi tu. Saya ulang balik asid hidroklorik tambah natrium hidroksida alkali menghasilkan natrium klorida tambah air. Perkataan natrium daripada alkali natrium hidroksida, perkataan klorida daripada asid hidroklorik tadi tu. Okey, kita tengok yang kedua. Asid sulfurik tambah kalium hidroksida menghasilkan kalium sulfat. Okey, kalium sulfat. Kita tengok kat situ. Okey, dia ambil perkataan kalium, dia ambil sulfat berasal daripada asid sulfurik tadi tu, tambah air. Okey, yang ketiga, asid nitrik tambah natrium hidroksida menghasilkan natrium nitrat. Perkataan nitrat daripada asid nitrik tadi tu. Boleh tak? Senang Okey, itu untuk penamaan dia. Okey, seterusnya kita tengok aplikasi peneutralan.
Okey, apa yang kita boleh aplikasikan penetralian dari kepansaran kita ni? Kita tengok nombor 1. Dekat gigi kita. Okey, gigi kata, saya didiami oleh bakteria yang menghasilkan asid. Okey, muncullah ada ubat gigi yang mengandungi bahan beralkali yang menetralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Sebab bakteria dekat gigi kita bersifat asid. So, kita ada ubat gigi yang bersifat alkali. Jadi, neutral lah. Selamatlah gigi kita daripada karies. Okey, nombor 2. Pelembut fabrik mempunyai sifat asid. Oleh itu, ia mengurangkan nilai pH fabrik yang menjadi beralkali disebabkan oleh penggunaan serbuk pencuci. Maksudnya kat sini, sabun basuh yang kita gunakan dekat rumah kita tu bersifat alkali. Jadi untuk kita lembutkan kain yang kita dah basuh tu, kita guna pelembut. Okey, pelembut yang biasa kita dengar mak-mak kita guna tu kan, Softline. Okey, yang biasa kita guna tu. Pelembut tu berfungsi untuk melembutkan kain kita dengan menetralkan alkali pada sabun tersebut. Sebab sifat pelembut itu adalah sifatnya adalah asid. Jelas Okey, soalan pengukuhan 3. Nombor 1. Lengkapkan persamaan yang berikut. Penetralan. Asid tambah alkali menjadi apa tambah apa? Dah belajar tadi. Okey, B. Jika asid sulfurik dan larutan natrium hidroksida dicampurkan, apakah hasilnya? Tuliskan jawapan anda dalam bentuk persamaan perkataan. Tengok kita kena ambil apa gabung dengan apa tadi. Okey, nombor 2. Terangkan cara ubat gigi dapat membersihkan dan mengelakkan karies gigi. Nombor 3. Adakah perapi rambut penting? Jelaskan jawapan anda. Right? Okey, so setakat itu saja tulis kita.